Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farah Azri binti Abdul Karim merupakan pembentang bagi Matrik 21 ID J009 bagi kategori Inovasi dan Kreativiti. Bersama saya selaku penulis Muhammad Sufian bin Abdul Samad. Tajuk penyelidikan kami adalah reka bentuk telekon solar adaptif untuk individu berkeperluan khas. Berdasarkan statistik, OKU berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia pada tahun 2020 mendapati seramai 211,099 orang iaitu 35.2% mewakili kecacatan fizikal. Malaysia mempunyai peningkatan ketara bagi kecacatan fizikal. Pengkaji cuba mengkaji keperluan dan halangan yang dihadapi oleh golongan ini terutama dalam inovasi pakaian solat. Terekaan telekon solat bagi wanita Muslim di pasaran direka dengan hanya satu fungsi yang terdiri daripada penutup kepala dan bahagian kaki. Banyak jenama di pasaran menjual telekon solat tetapi tidak mengeluarkan telekon solat yang mempunyai reka bentuk khusus untuk wanita kurang upaya terutama yang berkerusi roda. Wanita kurang upaya mempunyai keperluan dalam reka bentuk telekon solat terutama dalam menunaikan solat. Ini kerana pergerakan mereka terhad. Individu ini menjalankan aktiviti seharian mereka dengan menggunakan bantuan kerusi roda untuk bergerak. Berdasarkan kajian preliminary mendapati terdapat cabaran dan kesukaran bagi wanita kurang upaya menunaikan solat terutama ketika memakai telekon solat. Individu ini memerlukan telekon solat yang lebih selesa dan praktikal. Menurut Konsinski, kebanyakan individu kurang upaya mempunyai bentuk badan yang berbeza dan kebanyakan pakaian yang dijual tidak sesuai dengan sifat fizikal mereka. Pakaian yang tidak sesuai tidak hanya mempengaruhi keselesaan pengguna kerusi roda tetapi juga kesihatan mereka. Walaupun terdapat pendekatan pada reka bentuk pakaian adaptif, ianya harus dilihat dari segi keperluan pakaian tersebut. Manakala aspek mobiliti juga harus diberi keutamaan. Masalah dalam pakaian yang tidak dapat diselesaikan dapat menyumbang kepada tingkah laku seseorang menjadikannya sukar untuk menjalani kehidupan seharian. Menurut Saadiah Ismail, ada berpendapat bahawa kebanyakan wanita normal kurang menitik beratkan jenis fabrik yang digunakan dalam telekon solat. Walau bagaimanapun, wanita kurang upaya memerlukan fabrik atau material yang khusus untuk meningkatkan tahap keselesaan mereka. Pakaian tidak hanya tertumpu pada keperluan kepelbagaian fungsi tetapi juga pada elemen estetika. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti elemen atribut yang perlu dipertimbangkan dalam merancang telekon solat bagi individu berkeperluan khas, untuk menganalisis keperluan telekon solat bagi individu berkeperluan khas dan untuk merancang telekon solat adaptif bagi individu berkeperluan khas. Tujuan kajian ini adalah untuk merancang telekon solat yang khusus untuk wanita kurang upaya melalui atribut reka bentuk seperti kepelbagaian fungsi, estetika dan teknikal. Kajian ini menyumbang kepada usaha untuk memahami reka bentuk kelestarian dalam mengkaji masalah yang dihadapi oleh pengguna berdasarkan reka bentuk pakaian solat yang terdapat di pasaran. Reka bentuk kajian yang dirancang adalah menggunakan kaedah kualitatif. Reka bentuk penyelidikan kualitatif dengan pendekatan induktif digunakan untuk mengumpul data. Sampel yang dipilih adalah purpose sampling dan focus group dimasukkan dalam kajian adalah salah satu cara untuk mencapai jumlah data yang terkawal. Lokasi dijalankan di sekitar Lembah Kelang. Kaedah pengumpulan data terdiri daripada pemerhatian, tinjauan, temu bual, eksplorasi reka bentuk. Kaedah analisis data pula terdiri daripada pemerhatian, tinjauan dan temu bual. Pemerhatian telah dilakukan pada jenama terpilih seperti Najah, Siti Khadijah dan Praya Parka. Pilihan 3 jenama ini berdasarkan pada elemen yang terdapat dalam reka bentuk pakaian solat seperti elemen kebolehgunaan, estetik, teknikal, kelebihan dan kelemahan. Pemerhatian dilakukan untuk menyokong penemuan utama. Hasil kes sebenar pemerhatian telah mendapati bahawa terdapat kekurangan dalam telekon solat untuk orang kurang upaya. Reka bentuk yang ada di pasaran kebanyakannya adalah tidak sesuai untuk pengguna kerusi roda. Kekurangan produk yang terdapat di pasaran, penyelidik telah membuat pemerhatian berdasarkan data sekunder yang terdapat di internet untuk menganalisis produk tersebut. Soal selidik diedarkan kepada responden menggunakan tinjauan dalam talian. Seramai 30 responden terdiri daripada wanita kurang upaya berkerusi roda menyelesaikan tinjauan. Jumlah responden yang dipilih adalah salah satu cara untuk menghasilkan jumlah data yang dapat dikendalikan dengan persampelan bertujuan pada kajian premier.
Soal selidik dibahagikan kepada 3 seksyen iaitu demografi, elemen atribut dan kenyataan reka bentuk. 30 responden menyelesaikan skala Likert mewakili 1 tidak penting sehingga 5 sangat penting untuk mengakses keperluan pakaian Muslim dan atribut reka bentuk untuk wanita kurang upaya. Temu bual penting untuk mempertimbangkan penemuan analisis dari pakar, pereka dan responden. Dalam temu bual yang dijalankan, pengkaji mendapati bahawa terdapat hujah dan titik analisis yang dapat menyokong penemuan. Data-data ini dianalisis menggunakan analisis tematik visual yang melibatkan penggunaan 2 kaedah iaitu pemerhatian dan tinjauan. Berdasarkan hasil analisis tematik, majoriti responden percaya bahawa kepraktisan dalam reka bentuk telekong solat adalah aspek terpenting di mana kepraktisan merujuk kepada pengikat, pergerakan, ukuran dan fabrik. Mesra pengguna adalah yang kedua tertinggi. Pilihan di mana lengan baju boleh memudahkan pergerakan mereka ketika solat selain memudahkan mereka melonjak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, diikuti oleh keselesaan, pergerakan, fleksibiliti dan mudah dipakai. Kreativiti dan eksperimen sering dianggap elemen teras proses reka bentuk industri. Dalam reka bentuk eksperimen, ia ditentukan dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan oleh pengkaji dari maklum balas responden terhadap reka bentuk. Pengkaji menyusun idea untuk membuat ramalan, storyboard dan moodboard. Semua maklumat yang dikumpul terbukti dapat membantu menentukan objektif penyelidikan ini. Pengkaji memerlukan proses prototipe berdasarkan reka bentuk yang dipilih dari kaedah pengembangan idea. Kaedah ini memerlukan prototipe untuk menyelesaikan masalah. Reka bentuk akhir mungkin berbeza dari awal kerana penyelidik mengeksperimen reka bentuk yang dapat mencapai semua ciri-ciri yang diperlukan berdasarkan penemuan dan kajian yang dikumpulkan. Prototipe ini dikembangkan berdasarkan keperluan atribut telekong solat wanita kurang upaya. Satu prototipe dihasilkan untuk melihat keberkesanan produk akhir mampu mencapai objektif penyelidikan ini. Ujian POS dilakukan dengan melihat kepuasan pengguna terhadap produk dari segi penampilan, fungsi, teknik dan kesesuaian reka bentuk. 2 orang responden adalah dipilih berdasarkan kriteria sampel. Responden mencuba final produk telekong solat. Bahagian terakhir ujian pasca ini adalah untuk mendapat maklum balas dan pendapat mengenai reka bentuk terbaik. Ini menunjukkan majoriti responden menilai tahap kepuasan reka bentuk responden menyatakan kepuasan dalam pemakaian telekong solat ini kerana reka bentuknya lebih praktikal, mesra pengguna, selesa dan mudah dibawa. Ini adalah gambar rajah produk akhir bagi telekong solat adaptif untuk individu berkeperluan khas. Telekong solat ini sesuai dan mudah digunakan, dapat memenuhi keperluan dan kehendak mereka, di samping dapat memotivasi dan meningkatkan tahap keyakinan wanita kurang upaya. Hasil dari reka bentuk ini dapat mencapai 3 atribut reka bentuk iaitu kepraktisan, fleksibiliti dan ketahanan. Reka bentuk ini dipilih berdasarkan kajian awal dari hasil responden yang mempunyai keperluan reka bentuk untuk pakaian solat. Reka bentuknya mestilah mempunyai ciri-ciri seperti practicality, versatility dan durability. Ini bertujuan untuk menghasilkan telekong solat adaptif untuk individu berkeperluan khas. Hasil keputusan akhir telah mencapai kepuasan pengguna dan mewujudkan persamaan bagi wanita kurang upaya dalam memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Kesimpulan dapat menjawab 3 objektif utama iaitu untuk mengenal pasti reka bentuk yang perlu dipertimbangkan dalam merancang telekong solat bagi individu berkeperluan khas. Elemen telekong solat bagi individu berkeperluan khas adalah dengan menentukan ciri-ciri yang digunakan dalam merancang rekaan. Berdasarkan penemuan penyelidikan, elemen gaya, keselesaan, kebolehgunaan, ukuran, pemakaian, pergerakan, perlindungan dan fabrik perlu diterapkan. Manakala objektif kedua adalah untuk menganalisis keperluan telekong solat bagi individu berkeperluan khas. Dapatan analisis mendapati perancangan reka bentuk telekong solat adaptif adalah untuk meningkatkan kepelbagaian fungsi, practicality, mesra pengguna, mudah dipakai dan memudahkan pergerakan. Dari hasil dapatan temu bual, kajian mendapati semua elemen atribut dapat digunakan untuk mereka yang tergolong dalam kumpulan wanita kurang upaya berkerusi roda. Semua elemen yang dipilih akan digabungkan menjadi reka bentuk telekong solat adaptif yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Manakala objektif ketiga adalah
untuk merancang telekong solar adaptif bagi individu berkeperluan khas. Berdasarkan penyelidikan akhir, telekong solar adaptif untuk individu berkeperluan khas dirancang rekaannya berdasarkan elemen atribut yang dipilih. Berdasarkan reka bentuk, material, pengikat, teknik dan pembuatan pola yang inovatif untuk merancang reka bentuk baru dan inovatif yang mampu memberikan keselesaan dan kepraktisan yang lebih baik kepada pengguna. Telekong solar adaptif tertumpu pada 3 domain reka bentuk iaitu fungsi, teknikal dan estetika. Inovasi dalam telekong solar adaptif bukan sahaja dapat digunakan oleh wanita kurang upaya berkerusi roda tetapi juga boleh dipakai oleh semua pengguna. Terima kasih.